Korang nampak satu lembaga? Ada? Ngantuknya. 26 November, lepas sekolah, kita orang dah buat perkemahan perdana. Best gila. Sebab ramai yang ikut perkemahan tu dari Form 1 sampai ke Form 6. So, meriahlah aktiviti-aktiviti yang kita orang buat sesama. Antaranya memasang kemah, makan ramai-ramai, permainan rakyat, ikhtiar hidup dan macam-macam lagi. So, dalam video kali ni, saya nak kongsi pengalaman apa yang berlaku sepanjang 2 hari perkemahan. Siapa yang berani, teruskan menonton sebab di akhir video ada sesuatu yang menyeramkan berlaku di sana. Sebelum itu, kalau korang berani, tekanlah like, komen, subscribe channel Smart TV untuk dapatkan notifikasi penting video-video informasi akan datang. Ayo, let's go! Perkemahan perdana biasanya menggabungkan ahli-ahli dari pelbagai unit beruniform sekolah dari pengangkap, pandu puteri, PBSM, kadet polis dan lain-lain. Tujuannya ialah untuk menangani masalah gejala sosial dengan cara pendidikan luar bilik darjah. Di sekolah, kita belajar pendidikan sivik, moral dan agama secara akademik. Ada kata boring, tetapi itu sebab ada pelajar setiap hari. Tapi di luar, kita belajar nilai-nilai murni melalui amalan dan aktiviti yang menyeronokkan. Tak sedar pun sebenarnya kita masih sedang belajar dalam perkemahan. Okey, saya bagi contoh. Bila dalam camping, sebelum kita makan, apa yang kita kena buat? Sediakan bahan masakan, memasak dan sediakan pinggan mangkuk untuk semua. Banyak kan? Kalau di rumah, mudah saja. Tunggu je makanan siap atas meja. Kesian mak bapak yang sediakan makanan untuk kita, tak pernah kita hargai. Kemudian, kita duduk beramai-ramai, baca doa dan makan secara sopan. Guru-guru pun ada sama. Jadi, kita pun rasa lebih mesra dengan mereka. Lepas makan tu, jangan lupa untuk basuh pinggan masing-masing kan? Di situ, kita diajar untuk berdikari dan bertanggungjawab. Di rumah pula, macam mana kawan-kawan? Rajin tak kita tolong ibu bapa membasuh pinggan? Atau sekadar biarkan je? Tengok tu, kucing pun join makan sekali. Wah, hero-hero kita pun rajin basuh pinggan. Inilah ciri-ciri calon-calon menantu yang baik. Jangan lupa susun dan kemaskan juga meja-meja dewan makan sebab kita akan gunakan lagi untuk sarapan, makanan tengah hari, minum petang, makan malam, minum malam. Banyaknya. Berapa kali kita makan dalam sehari? Jom kita tengok kemah diorang. Baju, botol, alatan mandi ke, untuk tempat tidur ke, kain batik ke, nak alas ni. Assalamualaikum. Lepas solat nanti berjemaah. Alhamdulillah, saya baru first time. Bagaimana? Tutup lah. InsyaAllah tak masuk. Ramai lagi. Ni kemah siapa ni? Korang. Ni form berapa? Form 1. Form berapa? Form 1. Okey, cuba tengok. Cikgu nak tengok sikit. Dalam. Sepak lah. Memang sepak tak apa. Baju Melayu, shirt semua. Shirt, baju sukan, Seluar, makanan. buat ngunyah-ngunyah. Dia tak ambil. Oh, satu Makan boxing. Keropok. kedai agak-agak kalau ramai makan memang tak cukup. Kalau gemuk tu makan tak cukup satu malam. Oh, okey. Air kotak je. Kenyang, sedap. Nasi dengan sayur. Ayam. Bye. Hello. Saya Form 3, Lim Chuan Wei. Saya Form 3, Lim Chan Hao. Saya Chong In Hong, Form 6. Slick bag, pencil case, apa? Berapa beg you bawa ni? Tak ada, saya bawa baju saja. Makanan akan sana. Baju sejuk, pada pakaian dan satu roti. Bye. Keesokan awal paginya, peserta perkemahan bersiap untuk hari kedua. Malam tadi, macam mana ya? Sejuk sangat sebab hujan. Peserta beragama Islam bersolat berjemaah dan bacaan Yasin. Manakala peserta-peserta lain mengikuti ceramah moral. Mengantuk jugalah, tapi bila kita biasa bangun awal, lebih banyak perkara berfaedah yang boleh kita buat. Lagipun, tak sihat kalau tidur terlalu lama sampai ke tengah hari. Jom, kita bersiap untuk senaman pagi pula. Mulakan dengan sedikit regangan dan selepas itu, kita lakukan senaman aerobik ikut rentak lagu. Tak apalah kalau tak ikut betul. Yang penting kita gerakkan badan dan happy. Lepas panaskan badan, apa kata kita main permainan rakyat pula. Permainan ini dinamakan capti atau sepak bulu ayam. Capti ialah permainan tradisional yang berasal dari China. Tetapi ia juga mempunyai asal usul di Malaysia kerana persamaannya dengan permainan bola takraw bulatan. Objektifnya sedang sahaja, iaitu lambungkan bulu ayam menggunakan kaki
seberapa lamanya mungkin. Selepas permainan capte, kita orang cuba lagi satu permainan yang lebih mencabar, dodgeball. Dodgeball ialah permainan yang berasal dari Amerika dan sangat popular di sekolah dan universiti di seluruh dunia. Cara permainan ini mudah sahaja. Permainan dibahagikan kepada dua kumpulan dan berada di dua belah yang bertentangan dalam gelanggang. Beberapa bola diletakkan di tengah untuk direbut dan dilontarkan ke arah permainan lawan. Sesiapa yang terkena bola, di badan dikira terkeluar sehinggalah tinggal hanya seorang pemain dalam gelanggang. Sakit pun tak sakit lah, cuma sakit hati je lah kalah. Dah penat bermain, peserta perkhemahan diajar pula ikhtiar hidup di mana dengan bahan-bahan asas. Mereka perlu menyediakan makanan minum petang. Bahan-bahan yang mereka dapat cumalah tepung, garam dan sedikit gula. Kalau tak jadi, tak makan lah diorang. Nampak sedap lah makanan diorang ni. Lapar pula. Pada malamnya, setiap kumpulan akan mempamerkan kreativiti masing-masing dalam malam pertunjukan bakat. Yelah, di sinilah mereka dapat bekerjasama dalam kumpulan untuk cuba mengetengahkan idea-idea menarik. Persembahan mereka dinilai dari segi kerjasama, kreatif dan nilai-nilai hiburan. Memang tak kering gusi penonton malam tu. Best sangat. Macam kena je tudung ni. Ini makcik dari cerita Mak Kilau kan? Wah, garangnya bapak dia. Okey, yang ni buat apa pula? Lamanya berdiri. Oh, nyanyian kumpulan. Alamak, lari pitching lah. Tak ada melodi langsung. Tapi, usaha saya bagi A+. Memang berani ke depan. Wah, penonton pun sangat sporting kali ni. Sayalah. Kumpulan seterusnya buat apa pula? Nampak gaya macam dikira barat. Tapi, macam bukan. Oh, kreatif juga ya. Tapi, dalam seronok-seronok perkhemahan di situ, ada satu yang menyeramkan berlaku. Kejadian misteri yang berlaku pada malam pertama dan disedari oleh beberapa orang peserta. Nak tahu apa? Sebelum tu jangan lupa tekan like dan subscribe. Biasalah, apabila kita berada di suatu tempat, mungkin ada benda lain dah lama menghuni. Kita hanya sebagai tetamu untuk sementara dan mungkin benda tu tak suka kalau kita datang tempat dia, sering buat kotor. So, apa yang terjadi pada peserta perkhemahan kali ni? Jom kita tanya mereka. Korang nampak satu lembaga? Ada? Dia je yang nampak. Kejadian ni berlaku pada pukul 4 pagi. Kita nak pergi mandi. Kita nampak. Kita nak mandi kat sana tu. Kita mandi kat sana. Kat pokok tu dia nampak. Kita dah siang, kita orang nak check lah kok kain ke apa kan. Sekali bila tengok tak ada apa-apa. Malam tu betul lah apa yang kita nampak. Kain putih. Dia cakap kain putih lah. Dia duduk. Akak sih tak. Dia nak beradu. Dia dah lari dulu lah. Dia senyum. Kita tak tegur, kita buat dia. Jangan ditegur. Tak nampak. Seram lah. Asalnya dahulu, tempat ni adalah sebahagian daripada sungai yang mengalir dari Gunung Ledang dan sambung ke Sungai Muar. Kini, sungai yang melalui kawasan sekolah ini telah ditimbus dan dijadikan parit untuk mengelakkan daripada kejadian banjir setiap kali musim hujan lebat. Sebahagian daripada kawasan ini juga merupakan kebun sawit dan buffer zone untuk kediaman asrama di belakang sekolah dan pernah berlaku peristiwa masih seriah di kalangan pelajar-pelajar sekolah pada tahun 2010 dahulu. Tempat ini memang keras dan pihak pengurus sentiasa mengingatkan pelajar dan pengunjung untuk tidak berada di kawasan ini terutamanya pada waktu malam. Mungkin cerita ini sekadar kisah urban legend sahaja, tetapi kita mesti selalu menjaga adab dan kata tutur di mana-mana tempat, sekalipun apatah lagi tempat yang keras macam ni. Yelah, keras sebab ada lantai, simen, jalan tar, pokok-pokok yang besi, keraslah tu. Selesai perkhemahan, tibalah masa untuk mengemas kemah dan membersihkan kawasan. Ingat, kerjasama dalam kumpulan penting supaya kerja dapat siap dengan cepat. Lebih 3 hari berkemah, jadi semua tak sabar nak balik berehat. Best sangat perkhemahan perdana kali ni. Harap-harap ada lagi perkhemahan untuk tahun hadapan. Tapi kalau boleh, buatlah di tempat lain pula kan. Dekat pulau ke, dekat gunung ke, dekat tepi pantai ke. Dah lah, kawan-kawan saya pun dah penat esok kena pergi sekolah. Letih sangat rasanya. Kan best kalau dapat cuti. Apa ni? Ada makluman terkini dari Kerajaan Negeri Johor. Cuti peristiwa hari Ahad diberikan sempena kemenangan JDT dalam Piala Malaysia. Yes! Confirm ke ni? Confirm. Dapatlah rehat 1 hari esok. Kan best kalau dapat cuti 2 hari. Barulah betul-betul relax. Apa lagi ni? Ada makluman terkini dari Kerajaan Malaysia. Cuti hari Isnin diberikan sempena lantikan Perdana Menteri ke-10. Alhamdulillah, bukan fake.
bukan fake. Manalah tahu, takut-takut April Fool. Sekarang bulan November. Oh ya, betul juga. Entahlah, kenapa rasa letih sangat. Bahu ni macam berat je rasa lepas balik dari camp. Seronok juga perkemahan perdana kali ni. Harap-harap ada lagi kunjungan tetamu manusia lepas ni. Aku boring lah duduk seorang kat sini. Okey, sampai di sini sahaja liputan dari PSS TV Studio. Harap korang seronok menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe.